Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih atas kehadiran tuan-puan. Okey, hari ini Waalaikumsalam. dengar tak suara saya? Jelas. Ada. Okey. Hmm. Hari ini Memang saya betul. kira nak Sambung tak sembang-sembang. ada. Ada apa-apa tuan-puan boleh tanya terus. Sebab benda ni memang perlu difaham sefahamnya lah. Okey. Next slide. Okey. Tak betul ni. Okey. Saya telah hantar hibahan pada 26 hari bulan tentang pertukaran email yang sedia ada ni sekarang, iSwap, kepada Google Workspace. Setakat ni, apa yang mampu beritahu dekat saya sampaikan hari ini. Mampu masih belum lagi hantar hibahan sepenuhnya secara rasmi. Jadinya saya perlu hantar yang mana penting untuk tuan-puan secara spesifiknya untuk buat akib. Okey, email iSwap ni akan ditukarkan kepada Google Workspace bermula bulan 12 2021, diguna pakai sehingga 2025 jangkaannya. Okey, next please. Okey. Ni adalah ringkasan daripada slide mampu yang ada berpuluh-puluh, 60 lebih tu. So, saya bagi ringkasan untuk tuan-puan faham. Ini adalah ciri-ciri email baru. Agak mewah lah kali ni. Tapi network kena power lah. Encik boleh pakai email rasanya sepanjang hayat berada di perkhidmatan kot. 1 tera rasanya tak perlu buat akib. Gunalah sepenuhnya. Okey, lepas tu ada Google Meet sehingga 250 peserta. Ada record, boleh rakam. Lepas tu rakaman ni boleh disimpan mengikut kuota 1 terabyte yang tuan-puan dapat. Akan disimpan di dalam tu. Lepas tu kita akan ada drive, Google Drive 750 gig. Dan kita punya lampiran sebelum ni adalah 10 MB dinaikkan kepada 25 MB. Lepas tu macam biasa telefon boleh dicapai lah. Boleh set up macam biasa untuk Android dan iOS. Dan yang ni adalah IRM. Yang ini memang tiada di dalam iSwap sekarang, masih belum lagi dilaksana. Yang ini penting sebab dia adalah ciri-ciri keselamatan. Kiranya tuan-puan nak hantar email, boleh kita kawal untuk tidak dicetak, tidak di-forward. Lepas tu yang ini kita boleh set nanti untuk tarik balik email yang telah dihantar bila-bila masa sahaja. Okay, next. Oh, orang tak nampak. Okey. Ini adalah huraian yang saya ceritakan tadi tu. Boleh simak di sini huraian daripada gambar yang sebelum tadi. Untuk yang tarik email bila-bila masa tu, tuan-puan kena buat dekat confidential mode tu. Yang ni pun saya tak pasti di mana tapi akan diberitahulah. Akan dibuat di sini dan untuk nak tarik balik tu boleh dibuat. Okay, next. Okay. Ni adalah tarikh-tarikh yang penting tapi setakat ni JKR dijangka akan laksana migrasi pada 13 hari bulan 12. Batch yang 2. Dia ada batch 1A, 1B, batch 2, 3, 4. Okey. Tarikh ni 13 hari bulan maksudnya akaun email akan dipindahkan ke server Google Workspace.
Email tak ada. Dia just transfer account ataupun dia wujudkan account. Antara dua tu lah. Selalunya dia akan wujudkan account baru lah. Kali ini migrasi hanya membabitkan account email sahaja tanpa data. So tuan-puan akan dapat satu account email yang kosong. Tiada apa-apa data kat dalam tu. So perlu buat migrasi sendiri. Okey. Dua lagi tarikh yang penting adalah bila iSwap ni akan dihentikan dia punya servis. Yang ini kena tunggulah daripada mampu. Dan juga bila Google Workspace ni akan go live sepenuhnya. Takat ni kita state dengan tarikh 13 hari bulan 12. Kalau ada apa-apa mampu maklum, ada perubahan tarikh, kami akan maklum kemudian. Okey, clear tak kat sini? Okey, next. Ini kedua. Okey. Okey, sebelum migrasi selalunya takat ni lah mampu bagi tahu kata laluan untuk email GWS ni akan diedarkan. Maksudnya melalui email lah. So tuan-puan kena maklum, kena alert email yang diterima untuk kata laluan ni perlu disimpan, perlu di screenshot ke, di dalam handphone ke, tangkap gambar ke, print ke. Buatlah macam mana sebelum email yang lama tidak boleh diakses. Okey, yang kedua, user ID dan nama email kita masih sama. Kalau email Encik sebelum ni ahmad@jkr akan kekal. Ahmad@jkr, user ID pun sama. Tak ada perubahan. Yang berubah hanyalah dia punya platform dan juga kata laluan. Platform setakat ni yang inilah yang telah dimaklumkan oleh mampu, gws.mygovuc.gov.my. Sebarang perubahan nanti akan dimaklumkan kemudian. Okey. Yang keempat ni, sebelum migrasi, tuan-puan kena buat sehingga langkah 1. Saya letak dulu perkataan langkah 1 ni supaya bila saya cerita pasal backup email, langkah 1 tu di mana? Sekurang-kurangnya tuan-puan telah buat langkah 1 sebelum migrasi dimulakan. Okey, ada nanti akan tanya, adakah boleh langkah 1 dilakukan selepas migrasi? Selepas migrasi on 13 hari bulan tu, maksudnya dah ada dah akaun email kita di server baru, apa yang akan berlaku? Kemungkinan setup ataupun konfigurasi SMTP akan berubah. Jadinya agak susah saya nak maklum kepada user. Ada perubahan dekat SMTP outgoing, dia punya server-server sekian-sekian, tak boleh buat di iSwap, kena buat di Google. Banyak dia punya perubahan yang agak merumitkan. Jadinya saya cadangkan semua pengguna kalau boleh lakukan langkah 1 sebelum 13 hari bulan 12. Okay, next. Okay, selepas migrasi maksudnya kita dah ada dah email iSwap dengan email GWS. Bila dah ada dua-dua akaun, salah satu akaun tidak boleh bergerak dua-dua sekali. Tidak boleh dua-dua boleh send, dua-dua boleh terima email, tidak boleh. So, bila dekat email iSwap ni, apa yang dimaklumkan, boleh buka, boleh view sahaja. Dan masa ni masih boleh lagi kalau kita nak menggunakan kaedah copy, paste, pergi ke GWS. Yang penting, langkah 1 dah ada. Bila langkah 1 dah ada, dah mudah. Lepas tu, bila email GWS ni dah on, dah tukar password adalah perlu dilakukan sebelum akaun email baru diakses.
Nanti dalam ni boleh terima email baru, boleh hantar dan boleh kita masukkan email ataupun migrasi email ni masuk ke dalam GWS yang baru. Ikut apa ni dalam manual yang telah ditetapkan lah. Ada nak tanya tak kat sini? Clear tak pasal selepas migrasi Nak tanya, ni? Puan. Nak tanya, Puan. Okey. Assalamualaikum. Ni berkaitan pasal akrib. Okey. Okey, benda-benda yang akrib ni adalah di bawah Outlook kan, Puan? Maksud saya Oh, akrib punya. nak tanya pasal Akib. Ya, betul-betul. Akib, nanti saya akan explain juga. Nanti saya nak cerita pasal Akib Outlook Tak Okey. apalah kalau macam tu nanti kalau ada space dia nanti mintalah sikit untuk Ya, sebelum. saya akan ceritakan pasal Outlook. Cara nak Akib di dalam Outlook. Betul. Okey. Okey, makasih, Puan. Sama. Next. Okey. Tuan-puan boleh muat turun manual migrasi email yang terkini di dalam portal MyGov. Apa yang saya bagi link dekat dalam email tu ataupun saya bagi dekat WhatsApp tu, itu bukan yang terkini dan saya dimaklumkan oleh pihak teknikal mampu, diorang tengah kemas kini yang paling latest, ada tambah baik selepas migrasi yang perlu diambil. So nanti tuan-puan boleh rujuk dekat sini, ambil yang mana pilihan lah nak buat guna cara yang mana yang sesuai. Okay, next. Saya akan cerita nanti selepas ni. Pertukaran password ni, okay. Pertukaran password kali ini membabitkan cara seperti di dalam Google lah yang memerlukan handphone. Kalau biasa guna Gmail, tahulah pengesahan tu. So jadinya, kena selesaikan dulu pertukaran password ni. Daftar dulu nombor telefon. Tuan-puan boleh rujuk lah daripada nombor 1 sampai nombor 20 step dia. Dah selesai yang ini, barulah boleh akses email yang baru. Sekarang ni kira pertukaran password ni agak secure sebab kita tak boleh buat untuk orang. Sebab perlukan nombor telefon. Kalau nak aktifkan pegawai-pegawai, pengarah-pengarah, so make sure pegawai ataupun pengarah kena ada lah. Okay, next. Okay, yang tadi tu cerita pasal pengenalan kepada iSwap ke GWS. Ada nak tanya sebelum saya pergi Akib. Saya nak cerita Akib ni. Kesesuaian yang mana tuan-puan boleh guna. Kita ada 4 manual. Yang atas tu kalender. Yang ni untuk PA lah. Kalau nak pick up kalender kontak, boleh buat terus daripada iSwap. Lepas tu nanti file tu boleh add terus ke dalam GWS. Lepas tu kita ada Thunderbird. Thunderbird ni dia menggunakan secara web dan dia agak mudah. Kalau pengguna yang biasa hanya guna web sahaja, saya sarankan guna Thunderbird ni dan menggunakan maksudnya data dia tidak banyak. Kalau dia tak banyak, data dia hanya sikit sahaja, baru dapat email dalam 2-3 bulan. So dia boleh create satu folder, letakkan semua email yang penting dalam satu folder dan selepas nanti untuk migration dia boleh tarik saja folder tu, copy masuk dalam GWS. Okay. Yang ketiga adalah Microsoft Office Outlook. Kalau orang yang biasa guna Microsoft Office Outlook ni, dia tak ada masalah lah. Dia dah biasa guna Outlook dan dia boleh akib email. Saya sarankan Outlook ni kalau siapa yang nak buat, Outlook ni adalah untuk orang yang mempunyai data email yang sangat besar. Dan dia perlu backup semua folder. Inbox dia, send item dia, folder-folder yang dia dah wujudkan sub-sub tu. Jadi kalau guna kaedah Thunderbird,
tuan-puan perlu ada masa yang banyak untuk nak copy satu folder masuk ke GWS. Kalau guna kaedah Microsoft Outlook, dia boleh juga copy. Sama je macam Thunderbird tu. Cuma Microsoft Office Outlook ni dia ada dua. Satu menggunakan kaedah copy macam Thunderbird. Satu lagi di bawah tu, GWMMO, adalah menggunakan data.pst. Berbeza. Kalau Outlook ni boleh copy, masuk juga. Kalau lagi satu, boleh copy terus PST file, masuk ke dalam GWS. Nanti saya explain the next. Ya. Dalam Thunderbird, dia, saya tunjukkan slide, saya tunjukkan 4 jenis ni adalah satu medium untuk kita buat backup. Dia bukanlah secara rasminya application GWS. GWS tidak support juga Microsoft Office Outlook. Boleh sama macam Outlook yang kita pakai sekarang. Tapi Outlook nanti di dalam GWS sama sahaja, features dia tidak penuh. Sekadar email sahaja mungkin. Jadinya kalau kita nak pakai sepenuhnya features, kena buka email GWS di dalam web. So kalau tak nak pakai Outlook, pakai Thunderbird. Thunderbird ni kalau orang yang biasa pakai web, gunalah Thunderbird ni. Okay, kita pergi kepada Thunderbird. Okey, saya letakkan sekali. Okey, ni adalah kategori untuk data email yang kecil. Maksudnya email dia tak banyak. Dia dah letak di dalam satu folder himpun yang mana yang penting. Dia dah arkib lah secara tahunan ke kan? Dia dah arkib ke, dia dah letak satu folder, dah tahu dah yang ini memang ni sahaja email yang saya nak bawa ke GWS. So gunalah kaedah ni. Cuma Thunderbird adalah menggunakan secara web. Outlook adalah menggunakan Microsoft Office Outlook. Kaedah dia adalah copy folder by folder. Macam tu. Tengoklah macam mana kaedah dia. Dia ada dalam menu. Kadang tarik pun boleh. Right click folder tu, copy send to GWS pun boleh. Okay, next. Okay. Inilah dia saya bagi tahu tadi langkah 1 dan langkah 2. Sekurang-kurangnya tuan-puan perlu buat sampai langkah 1 sahaja sebelum 13 hari bulan. Langkah 2 tu selepas kita terima. Okey. Okey, langkah 1 ni dalam untuk Thunderbird, tuan-puan perlu download dululah Thunderbird ni dulu. Lepas tu dah selesai Thunderbird, dah di-upload apa semua, lepas tu bolehlah ikut arahan tata cara untuk add account. Email yang sedia ada sekarang Teruskan. untuk set up email yang sedia ada sekarang ni, iSwap, masuk ke dalam Thunderbird. Maklumat yang diperlukan macam biasa, perlukan nama, email address dan kata laluan. Okey, kalau kita lihat di dalam manual Thunderbird, server yang dia masukkan adalah iSwap 4. iSwap 4 ni, tuan-puan perlu tukar kepada iSwap 8 ataupun jkr.mygohuc.gov.my. Itu saja yang perlu ditukar. Okey, bila dah selesai dah langkah 1, di dalam Thunderbird akan display semua email tuan-puan yang ada sekarang. Dan dia boleh terima email macam biasa, kita akan boleh nampak. Okey, bila dah selesai itu, selepas 13 hari bulan, ini kira jangkaan lah ya. Saya tak pasti 13 hari bulan tu betul-betul terjadi ke 14 hari bulan ke baru nak ni. Cuma kita siap sedia. Selepas 13, tuan-puan aktifkan email GWS tu. Lepas tu dah selesai tukar password, masuk di dalam email GWS. Lepas tu pergi dekat Thunderbird, boleh configure balik, add account balik, email GWS seperti mana kita buat tadi di dalam langkah 1. So nanti di dalam Thunderbird akan display ada 2 account. Satu email sedia ada di atas.
satu email GWS di bawah. Dan kita bolehlah pindahkan email by folder tu masuk ke GWS. Next, nak tunjuk gambar. Okay. Boleh kan? Okey, langkah satu gambar dia lebih kurang macam ni lah. Tapi saya tak ada add nak account yang di bawah. Sepatutnya nanti di bawah ada gambar GWS lah. So langkah satu dah selesai, dia akan display macam ni. Kalau tuan-puan dah dapat dah gambaran macam ni, okey, dah selesai dah. Selepas email GWS diterima, buat yang langkah kedua. Boleh terus migrate. Okey, boleh tanya pasal Thunderbird, ada faham tak? Dia, Suara soalan. kalau tak nak tanya kemudian, okey. Okey, selepas Thunderbird kita pergi kepada Outlook. Outlook ni saya sebenarnya lebih prefer kepada Outlook lah. Sebab Outlook ni dia email dia agak tersusun bila kita buat archive. Maksudnya folder tadi ada yang macam mana Encik susun, macam itulah juga dia display. Jadinya agak tersusun dan senang kita nak rujuk. Okey, ni adalah ringkasan kita nak wujudkan profile Outlook. Keperluan minimum setakat ni Windows 7 sampai Windows 10 lah, Windows 10. Outlook 2010 ada yang tak berjaya juga setup ni. Kadang-kadang kena tengok OS dia update ke tidak, dia punya Windows. Sebab dia melibatkan Microsoft punya update. Ada yang PC 2010 kita tengok okey je boleh buat, tapi 2010 lain tak boleh. Kena tengok juga keadaan PC OS tu macam mana. Kena original semua. Then barulah smooth je untuk nak buat benda ni. Okey, ni ringkasan tuan-puan boleh rujuk. Saya dah letakkan dalam satu page. Boleh buat benda ni. Dekat yang bahagian server port tu, tuan-puan kena alert dekat situ. 993 dengan 587. 587 ni selalu ditukarkan kepada 25 semula. Bila dia selalu balik kepada 25, selepas Encik masukkan angka 587, letak cursor di 993 dan barulah next. Lepas tu, make sure yang last kali tu adalah completed untuk dua-dua incoming dan outgoing. Kalau dia bagi error, selalu ni dia akan bagi error. Error tu kena baca adakah sebab incoming ataupun outgoing. Kalau incoming outgoing, kena rujuk balik kita punya maklumat. Okay, next. Okay, ini contoh macam mana dalam langkah 2 bentuk Outlook. Kalau solution mail tu lah saya tunjuk contoh kan, satu group, satu folder, saya tarik je pergi ke inbox yang di bawah. So dia akan letak di bawah inbox ada nama solution mail. Dia tarik je, saya tarik masuk ke inbox lain, so dia akan keluar macam tu. Macam ni lah rupa untuk langkah kedua bila kita buat migrasi, bila ada GWS tu. Pasal Okay. anda aku bagi lagi. Okay. Okay, ni adalah untuk data email yang besar. Data email yang besar ni saya sarankan kepada pegawai-pegawai atasan, pengarah, grade yang besar 54 mempunyai email-email yang penting, yang banyak perlu dirujuk semula. Dan saya mohon pertolongan kepada penyelaras ICT, cawangan dan negeri. Mohon bantu setiap pengarah untuk lakukan akib di dalam Outlook ni lah. Sebab kita tak ada masa kalau kita nak buat cara Thunderbird tu, nak copy satu-satu. So dengan cara yang Outlook ni, dalam minggu depan tuan-puan boleh set up Outlook profile. Biarkan dulu dia muat turun naik, selesai dah Outlook profile ni. Hari Jumaat nanti sebelum 13 tu boleh akib semua email .pst tu, simpan di dalam CPU.
Tapi boleh rujuk balik. Dia bila duduk di dalam archive pun, kita boleh rujuk, kita boleh, yang mana penting kita boleh send balik dekat live ke kalau kita nak guna ke, tak ada masalah yang tu. Yang ini, cara akib ni, kita akan masuk terus kepada di dalam email GWS. Ada kaedah dia lah, maksudnya .pst ni akan dikopi, masuk terus ke dalam email GWS. Dia akan upload satu file terus. Jadi dia agak mudah lah. Tak ada makan masa yang banyak untuk kita nak select. Okey. Yang pastikan email PST file tu tuan-tuan akib sebelum 13 hari bulan. Bila dah ada dah email .pst tu, simpan di PC, dah tahu dah location kat mana, okey letak tepi lah. Sehingga ada akaun email yang baru untuk diaktifkan. Okay, clear tak kat sini? Okay, next kita pergi dekat okay, dia punya langkah dia macam biasa, kena set up dulu Outlook profile. Lepas tu muat naik balik email. Katalah minggu depan hari Isnin ke Selasa, buat dulu Outlook profile. Biar email pengarah ke, punya email pegawai-pegawai besar naik, muat naik selesai, letak tepi. Okay, hari Jumaat boleh buat yang akib file.pst file ni. So email dia akan jadi macam ni lah. Outlook data file. Make sure nama dia adalah Outlook data file. So bila langkah kedua, sama macam tadilah. Selesai tukar password, aktifkan GWS. Dan kita akan guna manual ni untuk upgrade, untuk migrasi ke kepada akaun GWS. Okay. Okay, ni tata cara macam mana nak akib email. Selepas dah kita buat Outlook tadi tu, hari Jumaat depan, so inilah cara dia untuk kita nak akib email Outlook tu. Kalau tuan-puan dekat nombor A tu, kalau secara defaultnya dia akan letak dekat warna biru tu adalah inbox. Tuan-puan kena tukar kepada nama email. Supaya bila kita letak nama email administrator@jkr tu, dia akan copy semua folder. Kalau kita tak ubah, dia akan akib inbox sahaja. Untuk semua, kita letak dekat alamat email. Lepas tu pilih tarikh, today, location dekat mana nak simpan, then kita proses lah. Okay, next. Okay. Okay, ni adalah cadangan saya bagaimana bilakah tuan-puan boleh buat migrasi masa yang terbaik lah. Ni yang saya cerita tadi tu, jangkaan adalah 13 bulan 12. Sebaik-baiknya mula pada minggu depan lah. Betul-betul fokus kepada akib email sehingga 12 hari bulan lah kalau di negeri yang bekerja hari Ahad tu ada masa lagi. Lepas tu pastikan langkah 1 telah pun dilakukan, dilaksanakan ke dah selesai. Lepas tu kalau bagi siapa yang nak akib ke dalam GWS terus menggunakan PST file, akib sebelum 13 hari bulan. Ada nak tanya tak? Nanti kami akan share slide ni ya. Kita ni record tau. Kau nak ambil? Ini ada tak? Tak ada. Okey. Kita buka kepada sesi soal jawab. Saudara Ni puan nak tanya dah. Daripada mana tuan? Daripada Jekian Labuan. 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 Ya. Haji Min Ni nak tanya pasal yang nak simpan file tu dalam arkib tu, itu kita dah buat pun di sini. Setiap PC yang ada nak perlu simpan dia punya file semua tu melalui Microsoft Office.
Outlook. Kita dah buat semua. Cuma sekarang ni, bila benda tu dah jadi Outlook, dia punya file nama dia di bawah Outlook, lepas tu aktifkan. So, nak pindahkan benda tu nak masuk dalam kita punya yang latest punya email tu melalui yang macam Puan Ajlina cerita tu lah kan. Ya. Tapi sekarang tak boleh pindahkan lagi sebab email GWS kita tidak ada lagi. Betul. Kita kena buat separuh jalan je dulu. Langkah So, satu je. maksudnya untuk kita buat simpanan sahajalah dalam ni kan. Betul. Kita dah kira simpan lah kita punya data-data. Dia kalau macam contohlah saya harap kalau cuti sekolah ni ramai dah kot nak cuti kot. So kalau siapa-siapa yang tidak ada dah, yang tak ke lapangan dah selepas 3 hari bulan, lebih baik dia menggunakan kaedah Microsoft Office Outlook, simpan email dia ataupun arkib email dia, .pst tu siap-siap. So dia bolehlah pergi cuti, nanti dia balik awal tahun ke, dah mula email GWS digunakan. So boleh add sahaja terus email.pst tu ke dalam email baru. Tapi kalau siapa yang tak ada masalah, ada di office sentiasa, boleh guna kaedah yang Thunderbird tu lah. Ada je email masuk, teringat tarik je masuk semasa GWS dah on. Cik Haji sekarang semua dah buat PST file lah. Sekarang ni Yang video. saya round setiap PC yang masih macam ada masalah nak buat ni lah akrib. Lepas tu itu satu lagi di mana yang Microsoft Office di bawah 2010 ni yang agak susah sikit lah. Ya, 2010 tu agak susah betul. Kalau boleh upgrade lah kepada 2016 kan agak mudah sikit. Okey, Tak 2010 yang berjaya. betul. Okey Puan. Okey. Assalamualaikum Wan. Saya Omar daripada Jeddah Pahang. Oh ya, Cik Umar. Okey, nak tanya Puan, apakah terjadi sekiranya pengguna gagal laksanakan langkah 1 tu? Adakah ada peluang-peluang lain untuk dilaksanakan? Kalau dia tak buat langkah 1 tu, tapi dia nak buat setelah migrasi telah dilakukan kan. Macam saya cakap tadi lah, bila kita baru nak buat semasa migrasi telah dilaksanakan, configuration tu agak lari. Saya perlu bagi configuration yang lain, SMTP-nya lain, lepas tu perlu buat di dalam GWS. Jadinya benda tu macam merumitkan pengguna. Jadi macam susah lah sebab tak sama. Dia jadi macam tu. Boleh buat tapi saya dah tanya dekat orang teknikal, agak merumitkan. Sebab nanti user pun confused. Kita dah masuk email mana, SMTP dia pun dah lain. Sebab Google dah pegang dah domain tu. Jadinya yang iSwap tu macam sekadar untuk view saja. Dia jadi macam tu. Kalau boleh, elakkanlah. Kalau boleh buat juga langkah 1 tu pun memadai dah bagi saya. Penting lah untuk buat backup ni. Indeks kita penting. Tak pun upload je ataupun wujudkan dulu Outlook profile. Bila Outlook profile dah diwujudkan, tuan-puan kena ingat jangan delete profile tu. Walaupun esok iSwap dah tak digunakan dah, tak aktif, email tu sentiasa boleh dirujuk, boleh dibuka, boleh ditengok. Jangan delete profile tu. Yang itu yang penting. Jaga 2 benda tu je. Kalau nak repair PC, dia ada data dekat dalam tu, save lah dulu. Okey, clear tak Cik Umar? Kena clear Puan, tapi itulah kita kemungkinan kekangan pada daerah-daerah lah Puan. Ya, betul. Sebab kita memang cuba yang terbaik lah, tapi kepada dia orang tu lah macam mana cara pelaksanaan tu pun kita nak kena semak juga lah macam mana nanti. Kalau boleh kita spesifik dekat yang negeri ni, buat guna Thunderbird saja, fokus yang itu saja. Mungkin Outlook ni agak dia punya jalan dia panjang kan. Jadinya minta fokus betul-betul buat dekat Thunderbird tu. Thunderbird tu step by step bagi dekat diorang, mungkin boleh buat kot BC sejak dengan diorang.
fokus dekat Thunderbird saja. Bagi diorang boleh view dekat Thunderbird saja. Sebab satu tak limat lah. Ha. Jangan bagi diorang cara macam-macam, ada Outlook, ada ni kan. Jadi kita bantu diorang guna Fokus Thunderbird. fokus satu Jadi langkah fokus je lah. satu. Betul. Assalamualaikum Okay, Puan. terima kasih Puan. Okey, sama. Puan. Ya Puan Munira. Saya nak bertanya. Saya ada buat untuk bagi pihak pengarah. Okey. Saya buat guna Thunderbird. Saya ni bahagian kalender. Saya dah export kalender dia daripada iSwap. Saya nak masuk ke Thunderbird, nak import, dia tak boleh. Tak, yang itu boleh eksport ke GWS nanti. GWS. Nanti puan dah ada akaun email GWS, eksport ke GWS tu nanti. Oh, okey. Puan tak masuk dekat dalam Thunderbird tu tak ada makna pun. Nanti Okey, puan baik. GWS kita import dia nanti. Okey, terima kasih. Puan dah simpan tu bagus dah lah. Okey, baik. Okey. Puan, Ya. saya payment daripada bahagian sekretariat. Okey Puan, just nak tanya sikit. Okay, that means kami ni dekat sini memang kami pakai iSwap 8 untuk semua email lah. So kami tak pakai Outlook ke atau ni. So that means kita kalau nak backup iSwap 8 ni memang dua cara ni je. Either Thunderbird atau Outlook. Ya, Betul betul. ke Puan? So that means kita kena backup dengan ni dan simpan, dan after that bila ada migrasi, dan after that baru kita kena transfer yang tu ke yang barulah, yang workspace yang baru tu, Google Workspace. Tuan kena pilih lah sama ada nak guna Thunderbird ataupun Outlook. Okey, yang mana lebih senang Puan? Kalau yang user friendly. Maksudnya tengok keadaan data kita. Kalau sekretariat ni data banyak kan. Memang banyak Puan. Bila data banyak, sebaiknya guna Outlook lah. Create profile dulu. Dalam minggu depan, wujudkan profile di dalam Outlook dulu. Okey. Sebab kami sebelum ni memang ada ni Puan, masa yang kita pakai yang My GOVUC tu, memang kami pakai Outlook. Okey. Synchronize. Tapi bila iSwap tu kan kita tak boleh nak synchronize, banyak problem. So kami dah tak guna Outlook lagi. So sekarang boleh tak Puan kami guna balik yang profile lama ke atau kena wujud yang baru? Tak, wujudkan baru. Sebab yang lama dulu mungkin dia punya SMTP dia berlainan. Sebab kita menggunakan kaedah iMac. Okey, baik Puan. Okey Puan, faham Puan. Terima kasih Puan. Sama. Okey, ada soalan lain, tuan-puan? So, cuma kita nak highlight lah kepada penyelenggara ICT supaya di pihak BTM untuk apa? Pengarah-pengarah daripada side penganggaran kita buat ke diorang kan? Minta bantuan sebab saya kena fokus kepada pejabat atasan. Pengusaha atasan. Jadinya untuk penyalahan ICT saya mau bantulah pengarah-pengarah cawangan negeri. Ada yang penyalaras negeri yang penyalaras cawangan yang telah pun buat dah ambil tindakan awal dah. Ada yang tahu pasal benda ni. Jadinya ya. Assalamualaikum. Salam. Saya Dizzy pada CQB. Cuma saya nak tanya dari segi penggunaan video conference tu masih jalan lagi ataupun dah memang tak boleh pakai? Boleh. Boleh lagi sekarang ni? Boleh lagi sehingga GWS belum aktif lah. Okey. Mana telefon lain tu boleh pakai lah. Test apa semua yang lain-lain tu lah. Betul. Okay. Lepas ni tuan-puan kena alert lah hibahan daripada mampu akan mula hantar hibahan. So kalau ni kena rajin-rajin lah buka email hibahan dia macam mana. Ni saya bagi tahu apa yang saya dengar dalam libat urus lah. Mungkin ada kelainan sikit ke, lari sikit ke, lebih kurang macam tu lah. Sebab diorang pun on off ni. Ada yang dah delay dah pun untuk migrasi. Jadinya kita pun kemungkinan ada kelewatan ke apa ke, tapi saya state dengan tarikh 13 hari bulan tu tuan-puan kena ingat 13 simpan tarikh 13 tu. Dari semasa ke semasa kami BTM admin akan buat hebahan lah, poster dan sebagainya, minta daripada site penyelenggara ICT buat hebahan juga kepada grup WhatsApp
dan sebagainya lah, supaya benda ni selari dengan kita punya matlamat untuk migrasi bersama dengan pihak mampu lah. So concern kita more to backup dan yang paling penting untuk pengarah-pengarah lah, sebab kita tahu jadual dia orang pack kan, so mungkin kita akan ada sedikit gangguan pada mereka. So minta ada laluan untuk migrasi ataupun backup ni lah. Jika ada apa-apa masalah berkenaan PC untuk tidak support dan sebagainya berkenaan, tapi saya rasa takkan ada lah kot. Kalau ada mungkin bolehlah macam biasa buat aduan ke helpdesk dan bagi tahulah masalah ataupun kontak orang-orang yang berkaitan dengan email lah, Puan Zina, ada Cik Aimi, Puan Awati, saya sendiri. So ada lagi soalan daripada negeri, ada masalah daerah tu? Saya rasa cadangan saya lah untuk JKR daerah, mungkin pihak negeri ataupun penyelenggaraan city sendiri boleh buat satu taklimat sebegini, buat satu taklimat yang ni, kalau explain lah dengan diorang, macam Puan Zina cakap, mungkin boleh bagi satu option je lah untuk tidak memeningkan kepala ataupun tidak merumitkan keadaan atau tata cara migrasi dan backup lah. Cadangan saya, buatlah satu VC dan sebagainya. Kalau nak senang, kalau tuan-puan ada masa, boleh pergi terus lah kan ke JK naik daerah dan sebagainya. Dan juga kepada yang di IHQ Cawangan pun boleh buat satu taklimat untuk bahagian-bahagian ataupun unit-unit yang terlibat lah. Buat satu taklimat ataupun pergi ke tempat masing-masing lah. Saya minta kerjasama dan jasa baik lah semua penyelenggaraan city demi melancarkan proses arkib dan migrasi email baru ni. So Kak As ada apa nak ni? Kalau ada masalah boleh terus WhatsApp saya pun boleh, nanti saya bantu. Tuan, boleh tak saya payment ni dari BS, boleh tak sharekan yang dia punya slide presentation tu? Boleh. Memang kita akan share. Memang kita akan saya pun dah record separuh tadi, yang start daripada langkah-langkah tadi, cara daripada Puan Zina explain dan terangkan tadi. So kita pun akan masukkan video tu dalam group lah. Okey, terima kasih tuan. Tak lepas. Okey, thank you tuan. kalau ada apa-apa berkenaan ni, kita mohon lancarkanlah, mudahkan masing-masing. So then harap beri kerjasama dan fahamlah situasi kita lah. Kita ada lapisan kat atas juga kan, daripada mampu, mungkin daripada teknikal mungkin akan ada kesulitan, perubahan. So kalau terganggunya kelancaran kerja pihak tuan-puan ataupun pihak cawangan dan pihak negeri tuan-puan, mohon kita selesaikan bersamalah. Tak naklah ada konflik dan sebagainya. Slide ni, okay, yang mana yang tanya slide ni kami akan share through email dan mungkin akan through WhatsApp Puan Awati. Ada juga yang mencadangkan menggunakan Thunderbird kan. Ada yang dah guna Thunderbird mudah. Okay, boleh tanyalah each other kalau yang boleh bantu-bantu each other. Okay, ada lagi tuan-puan? Kalau tak ada, kita tangguhlah ataupun kita fokuslah dengan kelancaran proses arkib dan migrasi ni nanti. Kalau ada apa-apa boleh terus tanya kat pihak kami. Dan kami bantulah semampu yang mungkin. Tak ada? Tak ada? Sekejap. Assalamualaikum. Sorry, ada soalan. Ada kan? Sebab sekarang ni ada beberapa pegawai dekat CKG yang dah tak boleh akses email. Adakah berkaitan dengan sistem yang nak buat ni ataupun masalah lain? Okey, sekarang ni email boleh diakses lagi, cuma ada kekeliruan lah. Sebab SSO MyGoUC dia tak boleh nak akses email. Yang mana yang biasa login guna www.mygouc.gov.my, boleh login, dia paparkan yang warna hijau, warna biru, warna ni kan. Tapi bila kita klik dekat access webmail, dia akan keluar error, betul? Betul macam tu lah. Yang mana keluar error ni, semua kena direct access email ikut ISWAP 8.
Ni yang link yang saya Yang bagi. apa ni yang Puan Awati tengah share lah dia punya link. So pergi kepada iswap8.mygov.my/webmail.webmail. Kena masuk ikut situ dan menggunakan alamat email dan password. Bukan semua sebab biasa kalau orang guna daripada SSO MyGovUC memang dia tak biasalah guna iswap 8 ni. Jadi dia merasakan email telah pun ditutup. Betul. Lagi satu kan, ada yang dia guna Outlook pun, Outlook duk minta credentials baru pula. Adakah kena guna iSwap juga mana yang guna Outlook tu? Dia minta apa? Dia minta password, dia minta benda-benda yang patutnya kita dah set up daripada awal tu kan. Soalan juga ni. So Outlook tu tak boleh access dah sekarang ni. So guna iSwap je sekarang kan. Itu Outlook profile email iswap ataupun email yang terdahulu. Kena tengok balik. Kalau email kita tu okey di dalam Outlook, dia tak perlu pun pop up password. Kena tengok balik. Selalunya bila kita nak set up Outlook profile, kita jangan buat di dalam rumah Outlook profile yang sedia ada. Kalau boleh, kalau kita klik daripada Microsoft Office Outlook tu, dia akan keluar profile name kan terus kan, alamat email orang yang dah kita buat yang lama dulu kan. Kadang kita klik je Outlook, dia terus je buka akaun orang yang lama, betul? Kita dah tak boleh lah macam nak create dah yang baru kat dalam Outlook. Okay. Jadinya untuk kita nak tukar kepada profile yang lain, kita kena buat di dalam control panel. Pergi control panel, pergi kepada mail, pergi kepada show profile. Dalam show profile tu, dia keluar kotak kecil, bawah tu make sure tandakan prompt, bukan always. Kalau siapa yang ada masalah macam ni, saya Boleh tunjuk kat sini ada. tunjuk dekat control panel. Sekejap, saya share sekali. Share screen. Tak boleh. Yes, tak tutup. Okay. Pergi control panel. Petak lah. Panel. Tuan puan boleh tengok control panel macam Kak As nak explain ni. Okay. Gimana kan? User account. User account kanan atas. Okay, mail. Yes. Okay. Okay, dia akan keluar kotak macam ni kan. Kalau kita tengok dekat bawah tu, kalau dia guna always, maksudnya apa profile yang kita dah wujudkan di atas tu, katalah nama A saja yang akan dia kawal. Maksudnya kalau dalam profile yang tu, kita dah add yang baru, ada B, ada C, ada D. B dengan C dengan D tu, tak akan boleh display dekat di dalam Outlook profile. So, kita nak langkah untuk buat pilihan, kita tukar kepada prompt. Okey. Lepas tu kita klik add. Okey. Bila kita klik add, masuk je nama apa-apa. Lepas tu kita klik OK. Network. Sekejap. Okey. Bila dia keluar macam ni, kita perlu ambil manual setup. Bawah. Bawah. Klik tu, next. Lepas tu ambil POP or iMac second. Lepas tu next. Okey, di dalam ni lah yang tuan-puan kena isi. Nama, email address. Lepas tu port 3 tu tukar kepada iMac. Incoming, outgoing. Username adalah email tuan-puan. Dan password email. So next apa tu? Ya. Nak saya next ke ataupun dah faham dah sampai sini? Faham. Boleh faham. Ya. Kalau puan buat contoh satu puan. Yang incoming mail Masuklah server email dengan awak. outgoing mail server tu guna apa puan? JKR ataupun iswap 8. Nanti kita isikan. Ikut yang Okey. @jkr.gov. JK iswap 8.
RP. No. iSwap 8 WARP. Dot mygov.uc .gov.my. Di sini pakai Outlook juga apa? Bawah pun sama. Incoming dengan outgoing menggunakan server yang sama. Okey, selepas kalau kita nak buat selepas migrasi, yang inilah yang akan berubah dia punya maklumat. Saya perlukan maklumat ni daripada pihak vendor, pihak teknikal, apa yang perlu diisi dekat sini sebab Google dah ambil alih. Jadi dekat sinilah yang saya kata @jkr.gov.my. Ya, betul. .gov.my. Password. No, more setting. Klik more setting. Okay, pergi dekat outgoing server. Okay, klik dekat log on using. Klik bawah tu. Okay, masukkan username, alamat email. Configuration Outlook ni dia agak panjang, agak rumit. Jadinya kalau orang biasa buat tu, mungkin tak ada masalah lah kot. Tapi kalau ikut step satu-satu tu, insyaAllah boleh. Okay guys. No, advance. Okay, dalam advance ni 993. Okay, atas tu NAN tu klik tukar TLS, SSL. Lepas tu port 587. Ya. 587. Okay, tukar kepada start NAN tu tukar. Start TLS. No, start. Okay. Klik OK. Klik next. Klik in progress. Okay. Pergi balik Tadi port 587. Dia tukar 25 Close. Pergi more setting. Advance. Nampak tak? Kita tukar 587. Lepas tu cursor letak dekat 993. Tak cursor, okay, next. Okay, next. Dia memang suka auto sendiri. Okay. Boleh ke? Kalau tanda ni, okay, berjaya lah. Klik close. Finish. Okay, apply okay. Okay, kita pergi buka Outlook. Type dekat search tu Outlook. Okay, klik Outlook. Okay, sekejap jangan klik okay lagi. Okay, kalau dekat sini, kalau tuan-puan nak buat terus email baru, pun boleh kalau tak nak pergi ke control panel. Klik dekat option tu. Ada dekat situ new. Dekat sini pun boleh tapi dengan syarat button prompt tu diaktifkan. So kita klik dekat new, so dia punya proses sama juga macam tadi, masukkan profil baru. Step dia sama juga. Okay, klik okay. Okay. Benda ni lah yang saya kata bila selepas Outlook profile diwujudkan, di bawah tu send receive, upload, dia akan synchronize inbox tu akan berlaku. Jadinya kita tak boleh lagi buat arcade sehingga synchronize inbox ni selesai, up to date. Bila dia dah tulis situ up to date, baru tuan-puan boleh buat email arcade.pst file tu. Okey, sampai sini okey tak? Clear. Thank you, Puan. Inilah contoh untuk nak Outlook profile. Dia tak payah log out, biar je. Tolong nak tengok.
Bagi kita delete profile. Bila cara-cara untuk buka dia. Puan, nak tanya nanti 13 Disember nanti kita kena buat balik lah bila kita dah tukar ke GWS je. Nak buat apa? Outlook ni? Dekat Outlook ni. Okey. Nanti bila 13 tu sebenarnya adalah tarikh akaun email JKR diwujudkan di server baru. Jadinya pengaktifan tu saya tak tahu bila, 13 ke 14 ke kan. Jadinya bila tuan dah dapat dah pengaktifan dalam Outlook tadi tu yang saya buat proses tadi tu kan. Tuan buat balik GWS email GWS pula. Nanti dia akan ada di bawah. Lepas 13 hari bulan tu. Itu ke soalan Encik? Betul. Kiranya nanti akan ada overlap lah kan? Email lama dengan email baru. Ada time lah untuk kita. Ya, betul. Okey lah. Okey. Thank you. Dia ada masa lah dekat situ untuk kita nak swing email kita tu masuk. Tapi yang penting kita dah buat dah langkah satu ni. Kita dah buat dah Outlook ni. So bila GWS tu dah ada, terus je kita buat proses tarik email. Baik Wan, thank you. Okey. Sekarang sebenarnya bila last backup? Kau salam ya. Ya. Okey. Kalau dekat Thunderbird, dia copy saja tau. Email lama masih ada. Kalau buat guna Outlook ni style dia adalah .pst ni adalah dia sedut email lama kita daripada server. So email kita akan kosong, tak ada dah dekat server. So dia akan ada di dalam PC .pst file tu. Tapi kalau dekat Outlook ada juga tanda jenis copy. Dekat kita saya tak ingat ada dia punya cara dia adalah guna copy. Tapi kalau kita buat yang cara yang saya tunjuk tadi dekat dalam slide, dia akan tarik semua email. Nanti kalau Cik Halim semak dekat Thunderbird, dah hilang dah. Sebab tadi dekat Outlook tadi kita dah buat PST file. Ya, betul. Email tu. Tapi Outlook dah set up siap-siap dah dia punya Outlook profile. Supaya data dia dah siap. Ada dah dekat dalam Outlook. Tapi jangan buat apa-apa lagi. Jangan buat proses akid lagi. Betul. Last date backup, ada date info. Okey, last date backup ni kena tunggu tarikh daripada mampu. Bila dia nak cut off iSwap ni. Kalau dia dah cut off iSwap ni, kita dah tak boleh nak access dah data dekat dalam tu. Tapi sebenarnya bagi saya, apa yang saya faham, tak boleh backup tu sebenarnya dah merumitkan selepas 13 hari bulan. Sebab configuration tidak mudah dilakukan dengan konfigurasi sekarang. Jadinya data tu memang dah ada, dah senang dah untuk kita tarik je terus, kita copy je terus dekat dalam email yang baru. Cumanya bila lepas 13 bulan tu, kalau boleh saya nak sangat semua jangan buat selepas 13 bulan. Tapi sebenarnya boleh lagi pada tarikh migration saya tanya mampu. Tarikh 13 hari bulan masih boleh lagi buat. Tapi jangan haraplah. Sebaik-baik sebelum hari kejadian lah untuk mengelakkan sebarang masalah kepada semua. So saya cadangkan penyelarasan Siti untuk ni buat perhatian lah. Hebahan dan amaran lah, macam amaran. Boleh lah cakap amaran kalau kita cakap depan-depanan verbally. Kalau orang tanya boleh tak ada bagi buffer 3 bulan aku cuti apa benda, tapi tak cakap dengan dia no. Just make sure sebelum cuti dia backup dulu. Take the time untuk kita lancarkan segala-galanya. Nanti yang susah penyelarasan Siti juga nak explain kat dia, nak tolong dia dan sebagainya. So minta tolong kerjasama daripada tuan-puan semua. Just remind, peringatan mesra. Kalau dia orang tak nak juga consequences-nya mereka akan terima lah. Akan ada problem selepas tu. Okay semua?
Okey, kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa lagi, kami pun mengharapkan soalan-soalan dari pihak tuan-puan supaya pihak kami pun boleh analyse apa masalah, boleh kami kumpul soalan kan, boleh kami tengok apa yang boleh kami troubleshoot dan sebagainya lah. So kalau dah clear, dah selamat semua, boleh kan kita jumpa lagi kan untuk next taklimat kalau ada kan. So kalau tak ada apa-apa, Puan Atif, apa nak ada? Saya cakap supaya remind untuk buat backup sebelum hari kejadian iaitu 13 bulan 12 untuk menghilangkan sebarang masalah. Dan kata-kata pesanan terakhir. Saya harap sangat penyelaras yang ada hari ini dapat pesan sangat-sangatlah kepada semua sebelum 13 hari bulan seboleh-bolehnya langkah satu telah pun diambil untuk selamatkan data. Dan selepas ni kita mungkin dah tak boleh nak dapat data dah. Sebab server pun dah tempat lain. Jadinya nak rayuan data apa semua tu sebab kita ni JKR banyak bukti-bukti yang kita nak kena simpan Jadinya data tu amat penting. At least simpan PST tu pun buat sebelum 13 pun yang baki-baki dalam bulan 12 ni mungkin kalau ada yang ni kita just forward sajalah. Saya harap macam tu. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga dapat bantu tuan-puan dimudahkan urusan lah untuk membuat bahan, membuat taklimat di tempat masing-masing. Sekian, terima kasih. Maaf segala apa yang kurang pada saya. So pihak kami akan sentiasa buat bahan yang dari semasa ke masa daripada maklumat daripada mampu lah. So ada apa-apa? Dah cuba step tak berjaya. Oh dah cuba. Tapi tak apa, nanti siapa yang tak berjaya pernah cuba step boleh try contact Puan Zina ataupun Cik Aimee nanti Untuk akaun semua user boleh diaktifkan melalui Yang ini tarikh sebelum 13 ni untuk pengaktifan GWS ni saya tak pasti tarikh bila mampu nak bagi. Sebab saya dah tanya memang tidak ada lagi jawapan. Nak cut off tak ada, email pengaktifan kata laluan bila, semua tak ada jawapan. Tapi cuma yang saya ada adalah tarikh 13 hari bulan tu sahaja buat masa ni. Tu kita get ready je lah. tu yang dia tak buat. Okey tuan-puan semua, saya akan tangguhkan dulu taklimat ini sebab saya tahu ada beberapa daripada pihak kita yang akan ada benda lain nak buat. Tak boleh tukar profil tu. Tak apa, nanti kontak dengan Puan Azlina Puan Sofia boleh kontak dengan Puan Azlina ke Puan Awatif. Dah kontak. Okey, tak apa. So, terima kasih semua. Kita akan jumpa lagi mungkin di next session. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kita dipermudahkan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Banyak benda dah.